أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدني علما نافعا وارزقني فهما مستقيما وهداية للصواب اللهم يسر ولا تعسر اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل صدق الله العظيم Surah At-Taubah ayat yang ke-38. Qala Allah Ta'ala fi muhkami kitabih Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Surah ayat yang ke-15 sampai ke-16. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir salasan qalu bala ya Rasulullah qala al-isyraku billah wa uququl walidain wa jalasa wa kana muttaki'an faqala ala wa qawlu zur qala fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat atau kama qal sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala anhuma. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita kepada ahli keluarga Nabi dan para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur, sama-sama kita terima kasih kehadirat Ilahi. Masih lagi dia taruh kita, masih lagi dia jaga kita, masih lagi dia berterusan nikmat dan rahmat dia, taufik dan hidayah dia kepada kita. Sehingga sekarang ni kita boleh adanya, boleh hidupnya, boleh menyawanya, boleh segala-galanya di dunia ni. Maka alhamdulillah, siapa pula ketika dan waktunya, masa yang kita tetap seminggu sekali di hari Selasa, kita boleh bertemu, kita boleh cara, kita boleh dengar sikit sebanyak dalam pengajian kita sekadar. Maka alhamdulillah, hari ini terlewat sikit kerana ada sedikit gendala di tengah jalan.
terpaksalah jadi lewat dalam pengajian kita lebih kurang 4-15 minit. Harap maaf lah sidang penonton yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, hari ini hamba ingin mengajak penonton-penonton sidang pendengar yang dihormati sekalian, di mana saja berada, sama-sama kita hayati 2 ayat Quran dan 1 hadis Nabi sebelum kita masuk ke kitab kita. Sebelum kita masuk bicara ke kitab kita. Yang pertama surah dalam surah Taubah, yang kedua dalam surah Hud. Lebih kuranglah pengertian dianya, lebih kurang pengertian dianya duk cerita tentang kehidupan dunia. Duk cerita tentang kehidupan dunia. Manusia yang hidup di dunia ni dia pilih hidup dunia. Dia tak pilih hidup akhirat. Dia tak bergaduhkan dengan akhirat. Dia bergaduh dengan hidup dunia, kejar dunia, sehingga dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hidup learning tak menghargai akhirat. Dia tak padu ke akhirat. Maka dalam kehidupan dia tu ada cerita dalam 2 surah ni, bandingi Allah Taala banyak. Di antara Tuhan kata, araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Ini dari surah Taubah ayat yang ke-38. Tuhan kata, adakah kamu lebih suka dengan kehidupan dunia ni? Tuhan kata, adakah kamu ni lebih suka dengan kehidupan dunia ni? Mu suka sangat ke hidup dunia ni? Tuhan kata pula, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Kesenangan dunia, tidak ada kesedapan dunia ni kalau berbanding dengan kehidupan akhirat esok. Kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat esok, illa qalil, malaikat sikit saja. Ni Tuhan ada cerita siap-siap dah. Kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat ni, nak cerita kata sikit sangat kalau kita bandingkan. Ni Tuhan ada cerita dalam ini dah. Tuhan ada cerita dalam surah Taubah. Adakah kamu lebih suka dengan kehidupan dunia ini daripada kehidupan akhirat? Jadi mu pilih dunia lagi ke dengan kehidupan akhirat ni? Tu. Kesenangan dunia ni tidak ada apa-apa kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Kesenangan dunia ni tidak ada bandingnya kalau kita banding dengan kehidupan akhirat. Memang kita tengok nyata sekali yang mana Allah Taala, tapi tak ada arah lah. Tu. Tak ada arah. Masalah apa? Masalah orang mabuk dengan dunia. Orang mabuk dengan dunia ni tak ada arah. Tak ada arah ni. Kerana manusia ni banyak sekali, dunia ni melalaikan dia. Dunia ni melalaikan dia ni banyak sekali manusia. Macam-macam kita tengok. Berapa orang saja yang hidup di dalam sedar, dalam jaga bahawasanya dunia ni bukan matlamat hidup dia dak. Akhirat matlamat dia. Bila lah akhirat tu matlamat dia, kita nampaklah cahaya-cahaya kehidupan dia. Tu. Apa panggil? Dia selalu berbekal untuk nak pergi akhirat esok. Kerana kan Tuhan cerita dah. Kehidupan dunia ni kalau berbanding dengan kehidupan akhirat ni illa qalil. Malaikat sedikit saja. Tak sedikit berapa, 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun. Jaga-jaga sore dah 80, 90 jaga sore je. Hak kebanyakan sekalinya 60. Hak tu 60 ni banyak sekali. 50, 50 ni hak banyak sekali nak ayat tu. Maka Allah Taala dah cerita dah. Kerana manusia yang hidup lalai dengan akhirat ni banyak sekali. Sebab tu dalam ayat Quran Tuhan cerita banyak benda dunia ni. Benda dunia ni banyak sekali. Di antaranya hujung-hujung akhir, hujung-hujung surah Al-Munafiqun, Tuhan beri penerangih, Tuhan beri teguran kepada orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Itu perkara yang melalaikan kita hidup dunia, iaitu harta kita dan anak pinak kita. Galik dia suka dengan
kekayaan kita, harta benda kita, galik dia suka dengan anak cucu kita, kejayaan anak cucu kita. Siapa kita tak ada? Siapa kita ni tak ada? Nak cari akhirat, galik dengan dua perkara saat ni. Tuhan kata pula, wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Siapa dia pergi buat benda lagu tu, dok tahu dah kata benda ni ia melalaikan kamu tu dua perkara tu. Tapi dia buat juga. Siapa dia lakukan benda tu, siapa dia buat juga, faulaika humul khasirun, orang ni tergolong daripada golongan orang yang rugi. Golongan orang yang rugi, nak ayat kata. Ni nyata sekali bila orang tu lalai dengan akhirat. Bila orang ni pilih dunia. Sebab tu dalam hadis Nabi banyak, Nabi suruh kita pilih hak tahan lama. Tu Nabi suruh kita pilih hak tahan lama. Jangan duk pilih hak sebentar. Maka hak tahan lama ni iaitu akhirat. Kerana akhirat kalau banding dengan dunia sikit sangat. Akhirat hak kita nak pergi ni jauh lagi. Makan masa setepat tak tahu berapa. Nak hidup dalam kubur saja ni berapa ratus tahun, berapa ribu tahun. Wallahu a'lam, tak ada siapa dia tahu. Selepas pada dalam kubur nak hidup di mahsyar pula. Pakai masa banyak mana duk berjalan, duk ladung di pada masa, tak ada siapa dia tahu. Ni masa nak pergi akhirat esok. Kalau banding dengan dunia ni tak ada apa-apa dak. Sebab tu Tuhan Tuhan kata illa qalil. Malaikat sedikit saja. Tu malaikat sedikit saja. Baik, kita mari tengok pula dalam surah Hud pula. Tuhan kata pula dalam surah Hud lebih kurang. Tuhan kata man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Anda surah Hud. Tuhan kata, siapa-siapa yang mau kehidupan dunia dan perhiasannya, zinataha, perhiasan dunia. Siapa dia nak kehidupan dunia dan perhiasan dunia. Apa nama perhiasan dunia? Oh, banyak sekali perhiasan dunia. Harta kekayaan kita, orang panggil perhiasan kita. Rumah besar, kebun luas, kereta mewah. Ni panggil perhiasan dunia. Anak cucu ramah, waris waras ramah. Ni panggil perhiasan dunia. Tuhan kata siapa-siapa nak, siapa dia kandak dengan kehidupan dunia dan perhiasan dunia, Tuhan katakan nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Tuhan kata, maka kami berikan kepada mereka. Kami berikan kepada mereka di dunia. Tu. Wa hum fiha la yubkhasun. Dengan sempurna. Tuhan di dunia ni dengan sempurna. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Tuhan kata, maka kami beri kepada mereka di dunia dengan sempurna pekerjaan mereka. Tu. Nah, lepas tu Tuhan kata lagi, wa hum fiha la yubkhasun. Dan mereka hidup di dunia ini tidak rugi. La yubkhasun mana tidak rugi. Yang ni siapa Tuhan royak dah, siapa dia nak kehidupan dunia, nak kepada perhiasan dunia, Tuhan kata aku bui. Ambillah. Aku wis sepenuh kepadamu, tak ada rugi pun. Sampai tu kita tengok hari ni orang kalau duk kejar dunia, oh kaya. Tak ada kira dah kaya. Kaya tak ada kira lah. Dah lipoh ruah habis. Nak ayat kata banyaknya harta benda dan perhiasan dunia di dunia ni. Ayat kata Tuhan kata dah aku beri dengan sempurna kepadamu, dan kamu saat ni tak rugi.
Tak ada ugi Tuhan kata. Tapi Tuhan kata kena ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Tuhan kata lagi dalam surah Hud ni, Tuhan kata kena ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Dan orang-orang ini Tuhan kata orang ning ni. Orang hak nak pada dunia ni. Ulaikal ladzi itu mereka. Itu orang lah mereka laisa lahum fil akhirati illan nar. Tidak dapat di akhirat nanti malaikat neraka. Ni Tuhan janji siap dah. Orang ni dia mati esok bila dia lalai dengan Allah Taala. Dia lalaikan dengan akhirat, maka orang ni Tuhan dah janji siap dah kata orang ni Tuhan cedek neraka dia. Orang ni tak dapat di akhirat esok. Malaikat neraka lah, neraka. Ni ingat molek sidang penutup. Sidang pendengar yang dihormati, nak royak kata kita hidup dunia macam ni lah. Ni ingat molek. Kalau orang lalai nak ayat tu, semata-mata kaya, semata-mata kesenangan dunia ni tanpa kita kita cari ke akhirat, tanpa kita kejarkan benda-benda akhirat, rebuk benda-benda akhirat, banyakkan benda akhirat, hidup dia di akhirat lagi ke datang tanpa arti, tak ada guna gapo. Tuhan royak siap dah illan nar, kecuali orang ni akan jumpa dengan neraka dia. Tak neraka apa lagi dah. Bila dunia banyak dunia ni nak ajak kata bila lah semata-mata dunia saat ini menyusahkan kita di akhirat esok. Tepat hisap pai lagi akan datang banyaklah soalan tentang harta benda. Tentang harta benda kita. Harta kita banyak lajak. Ada setengah orang ni gerai jadi sesak dah. Gerai tu sesak. Manusia ni banyak kaya terlajuk, gerai sesak. Jadi di akhirat lagi akan datang orang miskin masuk syurga belaka dah. Orang kaya hak masuk syurga duk gaduh dengan harta dia. Di antara Nabi kata 40 tahun. Nabi duk cerita pada Siti Aisyah. Satu kali Nabi cerita kepada Siti Aisyah, "Hei Aisyah, mu jangan hinakan kepada orang fakir miskin. Kepada orang miskin mu jangan hina, hai Aisyah. Kalau dia mari minta sedekah mu jangan tolak. Mu jangan tolak peri-peri gitu. Kalau mu tak ada apa mu halalah air segelas ke dia." Kerana Allah Ta'ala meliakan kepada orang miskin. Orang miskin ni dia masuk syurga dulu pada orang kaya 40 tahun. Tu Nabi cerita kepada Siti Aisyah supaya Aisyah tak jadi takabur, sentiasa ingat Nabi besar kepada dia. Nak cerita kata sama-sama masuk syurga tu. Orang kaya pun masuk syurga, orang miskin masuk syurga. Tapi orang miskin ni 40 tahun dia masuk gidah. Orang kaya baru duk bila gerai je baru. Baru duk bila gerai, baru duk wi jawab pai kepada malaikat-malaikat tepat timai amalan lagi akan datang. Ni nak cerita apa? Nak cerita kata benda akhirat ni kalau tak kena cara, dia akan badi besar kepada kita lagi akan datang. Ni Tuhan siap dah. Tuhan kata lagi wahabita ma sana'u fiha. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan sia-sialah apa yang telah mereka kerja buat di dunia ini. Tu. Apa panggil? Dan lenyaplah wahabita ma sana'u fiha, dan tak terpakarlah ma sana'u fiha, barang hak dia usaha buat di dunia ni tak terpakar gapo namo. Apa dia ada usaha di dunia ni nak ajak kata hak dia ada usaha di dunia ni tak ada pakar apa di akhirat esok. Wa batilum ma kanu ya'malun. Dan batil yakni sia-sia, tak terpakar. Macam kita semaya lah, batal semaya kita tak terpakar dah. Tak terpakar semaya kita batal. Supaya itulah pekerjaan kita di dunia ni Tuhan kata wa batilun ma kanu ma sana'u fiha.
wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan sia-sialah apa yang telah mereka kerja. Hak buat ni duk buat kerja buat di dunia dulu, habis tak ada, sia-sia saja. Haning Tuhan ada cerita dalam ayat Quran sendiri dah kata orang hak jenis pesen ni balasnya dia macam ni. Balasnya dia macam ni nak ayat kata. Sebab itulah sebab itulah nak ayat kata kita hidup dunia ni kita kena jaga. Tuhan wi kekayaan kita, jangan kita sombong. Tuhan wi duit pitih kita banyak, jangan kita takabur. Jangan kita nak menunjuk ke orang, jangan buat huduh ke orang, jangan buat menyakiti orang. Jangan rasa bangga dengan harta tu. Kerana benda yang Allah Ta'ala kurnia kepada kita ni merupakan ujian. Merupakan ujian saja. Ujian Allah Ta'ala ni banyak sekali. Sebagaimana Nabi kata sebuah hadis. Hadis riwayat siapa dia tak ingat tak silap Imam Tirmizi. Nabi kata likulli ummatin fitnatun. Itu lebih kurang. Likulli ummatin fitnatun. Bagi tiap-tiap umat saat itu fitnah. Apa fitnah? Ujian Allah Ta'ala. Kena ujian. Fitnah ni. Maka Nabi kata wa fitnatu ummati al-malu. Fitnah umatku ni ialah harta. Harta ni menjadikan fitnah bagi seseorang. Sebab tu kita kena jaga sekali buku Tuhan wi nikmat dengan harta ni, takut sekali. Bahkan ulama kata ya Tuhan uji dengan kekayaan ni, takut sekali. Kerana Tuhan uji ni banyak Tuhan uji manusia ni. Banyak sekali. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Itu di antaranya Tuhan ada cerita dalam Quran dia. Kami ujikan manusia di dunia ni. Di antaranya apa nama? Minal khauf. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kami ujikan kamu dengan sesuatu ketakutan. Takut hidup dunia ni, takut. Tengok baru ni takut Covid. Takut corona, takut Covid-19, takut sepuluh masuk lebih cacing dah. Ni Tuhan ada cerita dalam Quran ya. Ketakutan. Dulu gitu takut ke apa? Takut dengan ikan berlaku rumah kita. Nak turun kecing berak pun tak berani. Nak jalan ikut tembok pun tak berani. Takut ni satu balak Allah Ta'ala juga. Allah Ta'ala uji kita juga dengan takut. Tuhan ayat dah. Tu walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'. Tuhan kata wal ju'. Yang kedua Tuhan uji dengan kelaparan. Dengan kelaparan. Lapar tak cukup makan ni pun uji juga. Tengok Somalia, tengok negeri Somalia. Tengok ke negeri Afrika lagu mana. Tak cukup di segi makan ni, tak cukup di segi kedokteran pun tak cukup. Tidak ada kemajuan manusia. Nak ayat kata darat. Ni nak ayat kata uji Allah Ta'ala. Kelaparan tengok Somalia. Lalak dah hurung ke bibir mulut. Kepala budak-budak besar kepala. Sakit demam ni tak banyak lah. Kematian nak ayat kata. Ni apa panggil kelaparan tak cukup makan ni nak ayat kata. Satu juga. Ni Tuhan ayat dah. Nak ayat kata Tuhan dah cerita belaka dah yang uji kita ni. Hanya kita sedar tak sedar. Kita leda tak leda benda ni. Sebab tu di akhir ayat Tuhan kata wa basyiris sabirin. Tuhan royak berita baik kepada orang sabar. Tuhan royak berita baik kepada sabar. Apa sabar? Iaitu syurga. Syurga. Orang yang sabar ni tak ada balasan dia malaikat syurga. Syurga nak ayat tu sabar ni besar sekali. Sabar ni besar sekali. Itu di antara yang Allah Ta'ala cerita di dalam Quran dia. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal. Tuhan wi kurang harta. Dulu harta banyak. Tuhan wi kurang harta. Wa naqsin minal amwali wal anfus, dan diri-diri. Tuhan kurangkan diri tu. Tuhan kurang harta, Tuhan kurang diri.
Macam mana Tuhan kurang diri? Dulu duk 4-5 ni beranak, lalu tinggal 3 beranak dah, mati habis dah. Kau tak ada, mati dah. Dulu ada anak, dulu ada ayah, dulu ada ibu. Tak ada dah hari ni, tak ada dah. Kau mati lepas sore-sore, lepas sore-sore. Kau tak ada dah kita ni. Tak ada dah, kau waris-waris tak ada dah, mati habis dah. Pak saudara pun mati dah, mak saudara mati dah. Orang tua lama dah mati, adik-beradik pun tak banyak orang dah. Ni Tuhan ada cerita kata Tuhan mengurangkan diri-diri. Selain daripada dia kurang harta kita. Dulu kita kaya, lah ni sesak dah. Dulu kita menego besar, lah ni terbinggerak. Ni Tuhan mengurangkan harta kita. Tu wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat. Ada juga, tengok Tuhan royak juga, was samarat, dan buah-buahan. Buah-buahan. Macam mana Tuhan mengurangkan buah-buahan? Allah dulu lebaklah. Dulu patah dah. Tahun ni Allah, tahun ni nak tengok suti pun tak ada. Ni Tuhan kurangkan buah-buahan. Tak jadi weh, tak jadi. Tak ada nampak dah, gila pohon dah. Tu nampak pucuk lah dah. Bunga tak ada tubik, pucuk pula. Ni apa panggil? Tuhan kurangkan buah kayu. Tak buah. Masa dulu buah tamar, buah anggur nak ayat kata. Di masa Rasulullah. Lah ni rumah kita ni, Allah, buah dokong, buah durian, buah lasak. Nak ayat buah gambar. Banyaklah buah-buahan hak kita dapat makan, dapat menikmati. Tapi Tuhan royak dah. Bala-bala yang Tuhan bala kita ni banyak jenis. Takut, mati, tak ada harta bergerak. Tu nak ayat kata. Dan tak buah-buah kayu, kebun luas tapi tak ada buah. Tak ada buah dia, tak tubik. Ni pun satu juga panggil Tuhan royak dah, wala nabluwannakum. Sesungguhnya kami membalakan kamu. Ni Tuhan ada cerita dalam Quran dia, dalam surah Hud dan surah At-Taubah. Berkenaan dengan apa ni? Berkenaan dengan orang pilih kehidupan dunia saja. Semata-mata hidup dunia. Semata-mata hidup dunia. Inilah keadaannya yang Allah Ta'ala ada cerita. Tu. Tuhan ada cerita banyak. Banyak lagi dalam suratul Ra'du. Dalam suratul Ra'du ada cerita juga. Banyak. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Ni nak ayat kata orang bersukaria hidup dunia ni. Tidak ada kehidupan dunia ni kalau berbanding dengan akhirat illa mata', iaitu kehidupan adalah sedikit sekali untungnya. Mata sedikit sekali kesedapannya. Kesedapan sikit sekali. Jadi kalau banding dengan akhirat, kehidupan dunia ni panggil sikit kesedapan. Mana kita tengok kesedapan kita hidup dunia? Ni Tuhan ada cerita di antara dunia dengan akhirat. Dunia ni Tuhan kata sikit saja. Illa mata', malaikat sedikit saja kesedapannya. Dunia ni sikit. Cuba kita banding tengok. Cuba kita hundur. Cuba kita hundur panggil kehidupan kita sikit. Masa 20 tahun, 30 tahun dulu lagu mana? Dulu tak apa sedap kita. Kerana kita masih cekak lagi. Tekah tu gigi penuh mulut. Mata tak ada kelabu. Gigi tak ada cabuk. Sedaplah, makan pun sedap. Dia pun helok ulai tu kerok. Nak pergi ke mana cekak belakang? Cekak belakang. Hujan cerak. Oh, tak heran, tak heran buka. Tak heran buka, tak heran temilah, tak heran tu, tak heran ni nak ayat cari tu, cari ni. Tengah hujan kan dia cekak. Tu ketika tu. Learning, tak boleh. Kena piah tersejuk dah. Kena piah sejuk dah. Learning dia mahu Allah ulai, Allah tolak dah. Mereka ulai celah. Ulai celah, hak lembek tak apalah. Gena gigi tak ada dah. Ni nak ayat kesedapan dunia ni, Allah sikit sangat je.
Tak mati lagi cuek, tahu dah kata tak sedap dah. Mata pun tak sedap dah, tangan pun tak sedap dah, menyawa pun tak sedap dah, duduk pun tak sedap dah, tak gelisah dah duduknya. Tak sedap belaka dah. Tidur malam pun tak jenera, ada macam-macam. Tu. Hari bagi hidup dunia. Tu hai royak dah hidup dunia ni Allah illa mata. Kesedapan dunia sikit saja. Ni sedang penutung yang dihormati sekalian. Kita pakat fikirlah. Ni Allah Ta'ala duk cerita di dalam ayat-ayat dia supaya kita sedar, supaya kita ubahkan sikap kehidupan kita. Kita nak menuju ke alam akhirat. Akhirat ni bila dia sedap sungguh-sungguh, tak ada berakhir, tak ada berakhir di akhirat esok. Wahum fiha khalidun. Tuhan kata orang yang dapat kemenangan di akhirat esok, duduklah syurga esok, khalidun, kekal. Lama tak berakhir. Kau tengok dunia ni Allah sekitar berapa tahun dia. Ambil dia umur 10 tahun, siapalah dalam 45 kau tumor ya. Tu ya. Tidak ke 40 ya. Ambil dia 10 tahun, siapa dia 40. Tu ya hak kita masa sedap sikit. Lepas tu tak kira. Ada dengan kecing manis, ada dengan darah tinggi, ada dengan sakit tu sakit ni, jadi bisu tu bisu ni. Demi tu demi ni, macam-macam tipu selalu dah. Kelemahan kita hidup dunia ni, tubuh badan kita tak ada dah. Ada pun akhirat esok, Allahu Akbar. Tu hai royak dah, iaitu senil lama dan juga kekal buat selama dalam syurga esok. Tak jumpa dengan susah, tak jumpa dengan tak sedap dah. Kata sakit urat ke, demam ke, tak sedap ke, tak ada. Nak cari so tak ada. Nak cari so tak ada. Ni keadaan kita hidup di akhirat lagi akan datang. Sebab itulah orang yang pilih dunia saja ni, orang yang merugikan kehidupan dia tu di dunia. Sebab tu ingat, pocik-mocik kita, abang-abang kita, orang Islam semua, kita kena apa ni? Kita kena pilihkan hidup kita akhirat. Kuatkan akhirat. Kita sama tara waktu saja. Sama tara yo kita nak pergi belaka dah. Kita nak mati dah, tak lama dah kita ni. Tuhan pilih tak tahu lama mana ya kita hidup dunia ni. Boleh siapa ke dak 60, siapa ke dak 70. Tak tahu dah. Kita kena cerdas semua. Kita kena beringat semua. Kita kena awasi semua hidup kita ni supaya kita jadi husnul khatimah. Jangan kita jadi panggil suul khatimah. Bila suul khatimah, Allah kita gagallah hidup kita di akhirat lagi akan datang. Wal iyazabillah. Habis itu ayat Quran yang Allah Ta'ala duk cerita dalam dua surah, iaitu surah Taubah dan surah Hud. Baik, kita mari tengok pula satu hadis Nabi yang duk cerita tentang apa panggil orang yang deraka dua ibu bapa. Orang yang deraka kepada dua ibu bapa. Hadis ni duk cerita gapo ni? Larang. Sangat-sangat larang yang deraka, manusia ni deraka kepada dua ibu bapa. Ada satu hadis yang riwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tu. Satu hari Nabi katanya dalam hadis dia, Nabi kata, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Nabi mengulangi beberapa kali. Tu. Sebab apa tu? Tu sebagai tanda bahasanya perkara tu sangat-sangat besar dan berat dosanya. Nabi ulang 3 kali. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Nabi dia kata ke sahabat. Tu. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Adakah boleh aku nak royak kamu sebesar-besar dosa daripada dosa besar, sebesar-besar dosa daripada dosa besar? Nabi kata salasan, 3 kali dia ulang. Qalu, jawab para sahabat ketika tu, bala ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, boleh. Royak Rasulullah. Gapo nama ya Rasulullah?
Gapo kau ya Rasulullah? Nabi royak kata dosa besar daripada segala dosa besar. Ni nak ayat tu kita nak ngaji ni supaya kita tahu benda-benda ni, kita nak tengok diri kita ni macam mana, khususnya kepada adik-adik remaja kita. Adik-adik remaja kita di hari ni, ataupun orang-orang tua tak ada kira dah. Banyak orang tua deraka dua ibu bapa, banyak. Ni. Bukan deraka saja dak ni, 3 perkara tak silap sini ni. Mana Nabi kata? Qala, bersabda Nabi, al-isyraku billah. Nabi sebut mula-mula bersyirik kepada Allah Ta'ala. Bersyirik kepada Allah Ta'ala. Memang hak ni hak besar sekali, tak ada dah. Tuhan tak apung dah. Tuhan tak apung dah orang bersyirik ni, tak ada dah. Neraka dah jawab dia je. Orang bersyirik Allah Ta'ala ni ialah neraka kalau dia kekal dalam syirik dia. Malaikat dia orang Islam bersyirik, dia mengucap semula jadi Islam semula, tu lain cerita dah. Kalau dia bersyirik siapa mati dia tak kena berkecek dah. Orang ni bahaya neraka siapa ke bila-bila, tak ada hari tak tubik dah. Ni isyrak ni apa panggil? Bersyirik. Sebab tu banyak benda ni kita nak ingat sekali. Banyak kita nak ingat sekali. Bukan semata-mata kita syirik sana itu sembah tok kung saja. Kita nak pergi sembah tok kung tu payah. Sembah tok kung ni payah. Sembah tok kung ni payah. Tu. Tak ada mana orang nak pergi sembah tok kung tu jari-jari. Tapi syirik dengan benda lain tu, kadang-kadang kita tak tahu. Kadang-kadang kita ni bersyirik dengan Allah Ta'ala dengan tak rasa, dengan tergosok. Di antaranya apa? Kepercayaan kita hidup dunia ni banyak. Percaya benda tu, percaya ke benda ni, yakin ke benda tu, yakin ke benda ni. Kurang dengan agama, kurang dengan Allah. Duk berat percaya benda-benda yang selain daripada Allah. Ni kita kena jaga. Khususnya kepada orang jadi tuk bomo. Orang yang jadi tuk bomo, orang hak gi bomo dengan tuk bomo. Ni kena jaga molek. Akidah kita kena jaga molek. Takut kita gelecah ni, enggak gelecah sungguh-sungguh. Tak tahu nak ayat kata. Ni pun jodoh juga. Orang hak gi bomo bila duk pegang dengan bomo tu, berasa kata bomo ning lah. Yang bijak sekali tak ada dah. Tak ada dah. Dia ni enggak ikut marilah. Dia ni enggak beratus-ratus dah, ribu-ribu dah. Bila orang mari pak, pakai siap lah. Bila duk pegang lagu tu, hati kita tahu Tuhan, tinggal Tuhan, terlalu percaya kepada orang tu, tu nak jadi ikut syirik ayat tu. Nak jadi ikut syirik. Ni ingat molek kita orang duk bomo. Tak kira lah bomo di rumah sakit ke, di rumah payaban ke, di hospital ke. Doktor ni memang pakar dia. Dia doktor ni berubat sebesar Allah. Ni. Jadi menjaminkan kehidupan dia tu sehingga tinggal Tuhan tak boleh syirik. Kata tu tak tinggal tak apa. Sebab tu kita kena kejakkan akidah kita. Kita bagi dia kena. Doktor ni dia ada berubat lepas-lepas dah ni, Tuhan beri ke dia. Tuhan bagi ke dia. Tu morning hak mana orang mari duk berubat dia, masya-Allah Tuhan beri sungguh ke dia. Tuhan dak beri lagi lah ke dia ni sejak daripada dulu sampai ke hari ni. Tak pernah apa ni, tak pernah pelat lagi. Tak pernah mungkin lagi. Harapan orang mari Tuhan beri sungguh kepada dia. Doa dia Tuhan mustajab sungguh. Dia minta wisiat, maka Tuhan pun wisiat lah. Dia minta wi hingga, maka Tuhan pun hingga lah. Tu tak apa lagu tu. Jangan tinggal Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kita usaha dan ikhtiar cari jalan untuk nak berubat tak apa. Tapi jangan tinggal Allah Subhanahu wa taala. Ni ingat molek. Tok Bomo pun dimaki. Tok Bomo sendiri pun dimaki. Tok Bomo sendiri pun dimaki juga. Mana? Bila orang mai berubat seorang jadi, 2 jadi, 3 jadi, 4 jadi, 100 jadi, 1000 jadi, jangan berasa takabur sebagaimana iblis. Jangan berasa tak aku ni, mari kau aku ke Allah tepuk dada baik. Duk gi kau nung. Jangan.
Bila kita tahu Tuhan kata kita lah orang yang penyembuh, kita orang menjadi sia-sia ke demo, siap dah. Kita telah bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada benda lain kecuali Allah saja yang menyembuh. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Bila kita sakit, Tuhan lah yang sebagai penyembuhnya. Tak ada orang lain. Hanya dia jadi kepada orang itu sebab saja. Tok Bomo ni panggil sebab saja. Sebab saja. Maka sebab ni dia banyak. Ada kalau sebab dengan Tok Bomo, ada kalau sebab dengan sebung perai, ada kalau sebab dengan jarum, ada kalau sebab dengan iPad. Tak ada kira. Kita ni orang panggil orang serkat jari je. Nak cari sekung lagu mana? Kita nak pergi perubat ni seolah kata kita nak pergi cari hak mana kalau Allah Ta'ala nak usia kita. Tak tahu. Sebab tu dia meroyak situ pun kita pergi, dia meroyak sining pun kita pergi, royak denung pun kita pergi, ikut dia meroyak. Jadi lagi tak ada jumpa lagi puluh-puluh dah. Kata tak kena dengan kandak Allah Ta'ala lagi. Kalau Allah Ta'ala nak wi orang ni panjang lagi umur dia, akan jumpa lah. Akan jumpa. Hak ni nak ayat kata sebab yang Allah Ta'ala jadi ni, yang Allah Ta'ala kandak, nak wisia, nak apa, Allah Ta'ala berlaku-laku. Sebab saja. Tuhan pelakukan sebab saja. Sebab tu tak mestinya kita pergi di tempat tu walaupun beribu dah sia, sembuh penyakit, tapi kita pergi tak sembuh. Kerana Allah Ta'ala berlaku-laku. Kerana tak tahu Allah Ta'ala nak menentukan kita dengan siapa dia. Kalau umur kita masih ada lagi, akan jumpa. Kalau umur kita tak ada dah, tak jumpa dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengata, tak sekosong. Kalau lepas dah puluh-puluh, beratus-ratus dah ni, tak biasa mungkin ni. Kita dah kecek. Memanglah tak biasa mungkin. Tapi benda ni harus bagi Allah Ta'ala. Harus bagi Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala kandak nak kita tu tak hidup dah, nak hidup di alam barzah dah, maka dia tak jumpa dengan bomo yang menyembuhkan kita, yang Allah Ta'ala nak menyembuh kita. Dia tak mati, jumpa lah. Kau tu jumpa macam-macam, kadang-kadang dengan ubat farah ya, kadang-kadang dengan air tawar orang tepi rumah kita ya, cebok air telaga baca ayat Quran siuk dalam jabir, klik pergi minum, duduk 3 hari, la ilaha illallah, segar berdegar berat. Ni tak boleh kira ayat tu. Ni duduk di akidah kita. Pegangnya kita kena kejap. Pengajian kita kena kukuh. Kena mengaji buku akidah ni kuat. Buku ketuhan ni, buku pegangnya ni kena kuat sekali ibu-ibu dan ayah-ayah. Ingat molek. Lebih bagi orang tak mengaji, tak kerti agama ni, bila dia berubat kepada orang tu, sia penyakit dia. Sedangkan untuk bomo lain tak sia, bimannya hati dia ni tidak ada pegangnya yang betul, takut pergi duk pegang kemah selajak dengan tok bomo tu, siapa tinggal ke Tuhan, tak leh lagu tu. Kita kena selalu sebut Allah Ta'ala. Dia tahu jadi weh pak cik, mari mek atas pak cik, alhamdulillah Tuhan bui bukan ambo. Ni tok bomo kena kata gitu. Alhamdulillah Tuhan masih bui lagi bukan ambo dak. Tuhan ambo buat sebab saja. Tu barulah betul kita bomo, kita gabung betul. Supaya juga kita orang je berubat. Gimana weh? Tu gidek nung sebelah balik jalan ni meroyak. Amo gi dalam apa nampak lagu mana? Alhamdulillah nampak Tuhan bui ke dia. Habis berasa sedap duk sikit ni. Tuhan bui ke dia. Jadi dia siuk kita, dia berubat kita, Tuhan bui ke dia. Betul dengan kita kandak, dengan dia kandak. Tok bomo kandak nak wisia, kita kandak nak wisia, Tuhan pun nak wisia katik. Betul lah. Jangan tinggal Allah Subhanahu wa taala. Ni apa panggil bersyirik dengan Allah Ta'ala ni. Nombor satu Nabi dah cerita. Yang kedua Nabi kata wa'uququl walidain. Wa'uququl walidain. Dan yang keduanya Nabi kata dosa besar sedosa besarnya, iaitu anak yang deraka terhadap dua ibu bapa. Ni nak ayat kata Nabi ni ke Allahu Akbar. Anak dah kedua ibu bapa dengan tak ada arah lah. Di mana-mana pun Tuhan duk cerita, Nabi duk cerita, dalam Quran pun duk cerita, dalam hadis pun duk cerita, banyak.
Tentang anak yang diraka kepada dua ibu bapa. Sebab tu kalau kita tengok dalam Quran Tuhan pun, dalam hadis Nabi pun, kaitan di antara anak dengan dua ibu bapa ni besar. Apa panggil berhutang budi. Berhutang budi. Kita kecek mudah-mudah agak nak ayat kata jasa dua ibu bapa terhadap anak ni besar. Nak beli tak boleh. Tak ada siapa dia jual. Benda ni perasaan yang ada di dalam hati ibu dan ayah. Semasa dia pera kita, semasa dia didik kita, semasa dia kandung kita, nak ayat kata hingga sampai ke besar. Bahkan dia lah sebab yang Tuhan ada kita saat ni tu dengan sebab dia. Sebab ayah kita, mak kita adalah kitanya. Bukan didik saja tak. Ni nak ayat sebabnya. Kalau tak sabit dua ni kita tak ada. Sebab tu kita sebagai kata sebab yang Allah Ta'ala jadi kepada dua ibu bapa. Kita ni kita kena hormati sekali, kena hargai sekali. Hargai sekali nak ayat tu. Kalau tengok ayat Quran pun Tuhan ada cerita berkenaan dengan kesedihan, kepenatan ibu masa mengandung, ibu masa beranak, masa bersalin, masa melahirkan anak saat itu. Tengok rasa sendirilah. Rasa sendiri adik-adik nak ayat kata masa ibu kita saat itu mengandung kita lagu mana. Adik-adik kita, remaja kita, khususnya kepada orang-orang muda di hari ni, hak telah berkahwin dah, hak ada anak dah seorang dua orang, mu tahulah. Kita tahu hari ni derita tak derita setara mana di masa kita mengandung kepada anak kita, masa kita bersaling kepada anak kita, beranak ke anak kita tu ke alam dunia ni, dan ketika kita didik dia ni, ambil dia kecil, tapak kaki besar ibu tangi, tapak kaki besar dua jari, hingga sampai jadi orang besar, sehingga pun dapat bini, dapat belaki, dapat kahwin, nak ayat kata setara mana dua ibu bapa. Penatnya dua ibu bapa setara mana. Ni Tuhan ada cerita. Sebab itulah orang yang deraka kepada dua ibu bapa ni, kalau tengok di dalam satu hadis Nabi kata kena Allah Ta'ala bayakih selalu. Allah Ta'ala bayakih selalu. Anak yang deraka pada dua ibu bapa ni Allah Ta'ala bayakih. Apa bayakih maksudnya? Yakni Allah Ta'ala tak kera di akhirat esok dia nak azabkan orang deraka dua ibu bapa. Bahkan Nabi kata Allah Ta'ala tunjuk sebelum pada mati lagi. Sebab tu nak ayat kata anak-anak yang deraka kepada dua ibu bapa Allah Ta'ala marah, habis-habis marah. Sehingga Allah Ta'ala balah selalu di dunia sebelum pejam mata di akhirat. Ni hadis Nabi, maksudnya hadis Nabi kayak gitu. Sebab tu kita takut sekali di hari ni. Sebab tu kita takut sekali di hari ni kena dengan deraka kepada dua ibu bapa. Kerana deraka ibu bapa ni besar sekali salah kitanya. Salah kita ni besar sekali, besar sekali. Tuhan marah, Tuhan marah, Tuhan marah. Belum kita mati tu, mana kata Tuhan bayar dah, Tuhan bayar dah. Kita kecek pasal kapung kata, kita boleh tengok dengan mata kita sebelum dia mati lagi budak ni. Budak mana? Budak hak deraka kat ibu dia, budak hak deraka kat ayah dia. Tuhan bayar kisah dunia dah. Boleh tengok la ilaha illallah dah. Ikut dia buat gapo atas dunia ni tak berjaya. Tuhan tak kari berjaya. Buka kedai pun kedai mampu. Buat jual apa pun mampu. Semua saat itu apa panggil tak berjaya berlaku. Tak berjaya berlaku. Hani apa panggil Allah Ta'ala apa panggil uqubat kepada denda kepada orang yang deraka dua bapa ni. Dalam hadis ni katakan dia kata lagi wa jalasa wa kana muttaqian. Dulu nabi kita duduk. Wa jalasa, nabi duduk. Nabi dak cerita hadis ni, nabi duduk. Wa kana muttaqian. Sebelum pada duduk ni dia duk nyenggang. Dia duk nyenggang gitu. Nabi dak ayat hadis ni. Bila dia ayat hadis ni, dia duduk nyenggang, dia duduk. Dia duduk nyetok. Berarti duduk guling, Nabi kita duduk guling, duduk nyenggang gitu. Nabi dak ayat. Lepas tu Nabi bersungguh. Nabi duduk bangun duduk nyetok. Faqala, maka Nabi kata ala wa qaulu zur.
ala wa qaulu zur. Nabi kata, jaga perkataan panggil apa ni? Saksi dusta. Wa qaulu zur panggil saksi dusta. Panggil jadi saksi bohong. So lagi ni dosa besar juga, dosa besar juga. Qala berkata rawinya, fama zala yukarriruha. Sentiasa Nabi tu dah ulanginya. Gapo? Ala wa qaulu zur, ala wa qaulu zur. Nabi dah ulangi. Hatta qulna laitahu sakat. Sehingga kami kata, yakni kami berasa di hati kami, sehingga kami ingat di hati kami apa? Laitahu sakat. Allah, mudah-mudahan beradulah Rasulullah. Minta beradulah. Nabi dah ulang sangat. Nabi dah ulang sangat. Perkataan saat ni Nabi dah ulang sangat. Sehingga rawi kata kena, hendak dengar hadis Nabi saat ni tu. Dia kata kena, Allah minta dengan Nabi beradu. Nabi beradu padai. Nabi. Jadi Nabi nak ayat sangat-sangat bahaya. Sangat-sangat teruk, sangat-sangat besar. Gapo nama? Yang ketiganya wa qaulu zur. Panggil saksi bohong, saksi dusta. Kalau tengok hari ni, ya Allah, banyaklah saksi bohong. Saksi bohong ni enggak banyak. Demo penyel jadi saksi. Demo penyel jadi saksi. Banyak panggil. Demo penyel jadi saksi. Hak tak kena mengena kali. Buku hak berlaku kepada orang sianung-sianung saat itu, bila dia terkepik gapo dah, dia upah saksi, dia beli saksi, dia buat saksi bohong. Dia ajar sekian supaya jadi saksi dia. Sehingga benih dalam perguangan dia. Dia berguai saat itu, dia benih. Siapa dia benih nak ya tu. Ini saksi bohong. Ingat molek saksi bohong. Saksi bohong siapa dia lapan neraka lah. Siapa dia lapan neraka lah. Jadilah saksi bohong. Ini nak ayat kata besar sekali. Besar. Kerana sebab saksi bohong ni lah orang yang berhak untuk dapat kemenangan, tapi dia kalah bila ada saksi bohong pandai buta belik nak ayat kata. Ni besar sekali saksi bohong. Bila orang tanya pak, jala. Banyak hari ni nak ayat banyak. Tengok di Hakim, tengok ke mana lah. Tempat duk berguai, tempat duk gapo hari ni nak ayat tu banyak. Orang pasti apa ni, orang pasal saksi bohong. Ni. Ni habis 3 perkara Nabi kata. 3 perkara yang Nabi cerita kata apa ni, bi akbaril kabair, dengan sebesar-besar dosa besar. Dengan sebesar-besar dosa besar. Itulah lebih kurang. Habis itu barulah kita nak masuk ke kitab kita sikit, insya-Allah taala. Insya-Allah taala kita nak masuk ke kitab kita sikit. Insya-Allah taala. Maka sebelum pada masuk kitab kita, amo banyak terima kasih kepada panggil penyumbang, penyumbang rekan, panggil pusnap senum rekan, yang mana wi sumengi kepada rekan kita pengajian di tengah hari ini setiap hari. Di hari ini amo banyak terima kasih lah kepada orang wi sanggup wi penyumbangi sikit sebanyak kepada rekan kita untuk meneruskan setiap hari. Nawi ada setiap hari. Nawi ada setiap hari kita ni perlu kepada sumengi. Lebih-lebih lagi kita panggil pekakah di hari ni belum persiapan lagi, sikit sebanyak ada lagi tu. Maka alhamdulillah dan banyak terima kasihlah kepada panggil orang hak bui sokongi dalam ruangan kita pengajian di tengah hari. Kita mari tengok pula kitab kita. Masih lagi duduk di awal pengajian kita di muqaddimah yang baru. Kitab Nuqtatul Mazahib kita ni baru duduk di muka 1. Tak habis lagi muqaddimah dia.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Kata penyusun kitab, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dul amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Dan bermula artinya dan rahmat dan salamnya dan rahmat Allah dan salamnya salam Allah di atas penghulu kita, penghulu kami. Siapa dia penghulu kami ni? Muhammadin as-sadiq, Nabi Muhammad yang benar, al-wa'dul amin, oleh janji lagi amin. Ni kita duduk di selawat dan salam pada hari ini. Jadi selepas pada bismillah, selepas pada alhamdulillah, hari ini kita bercara tentang selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam inilah kitab-kitab mana pun ibarat dia macam inilah lebih kurang. Lebih kurang lagu ni lah. Susun ni ilmu Allah Taala, susun ni ilmu Islam ni macam ni susun ni dia. Mula-mula bismillah, yang kedua alhamdulillah, yang ketiganya selawat dan salam ke atas Nabi, ke atas Rasul. Macam inilah. Sebelum nak cara gapo-gapo macam inilah. Ni orang panggil gapo macam ni ni. Orang panggil doa. Ni orang panggil doa. Doa. Artinya dan rahmat Allah. Bila doa boleh kita bermakna dan mintalah rahmat Allah. Wassalamu, dan salamnya, mintalah salamnya, salam Allah ala sayyidina Muhammad, di atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni apa panggil doa, apa panggil khabariyah. Khabariyah lafzan, doaiyah maknan. Pada kecek tengoknya tamada ya, tengoknya kalam biasa ya. Apa panggil khabariyah lah, nak cerita gitu ya. Tapi pada hakikatnya doaiyah maknan. Pada makna dia tu panggil mengandungi doa. Mengandungi doa. Bila mengandungi doa lagu mana? Mintalah ya Allah. Ya Allah, mintalah rahmatmu ya Allah. Mintalah selamatmu ya Allah ke atas penghulu kami ni ya Allah. Di atas Nabi kami Muhammad ni ya Allah. Itu panggil doaiyah maknan. Doa iyah maknan, makna di segi doa, di segi makna dia tu doa. Doa, menepati doa. Tu kita minta kepada Allah Taala supaya dia beri rahmat kepada Nabi kita. Sebab tu lah panggil kita berdoa, minta rahmat dan minta salam, minta sejahtera ke atas Nabi kita. Nabi Muhammad hak mana tu? As-Sadiq. Nabi Muhammad yang benar. Nabi Muhammad yang benar. Al-wa'du, oleh janjinya. Nabi ni yang benar oleh janji dia. Lagi pula al-amin. Lagi pula dia ni seorang yang beramanah. Nabi kita tak ada dah. Panggil sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sifat Nabi dah tu 4 perkara. As-Sadiq mana benar. Nabi kita ni tak bohong. Dia berjanji gapo tak bohong, dia kecek tak bohong, dia kata gapo pun tak bohong. Sehingga dalam kelola dia pun tak bohong juga. Tu Nabi kita nak ayat. Nah, satu kalinya orang tua tino seorang minta ke Nabi kita berdoa masuk syurga. Ya Rasulullah, berdoalah ke hamba kata ya Rasulullah. Di masa Nabi kita duduk Madinah dulu. Doalah kepada hamba hati ya Rasulullah masuk syurga. Nabi kata, "Hei makcik, orang tua tak masuk syurga." Makcik tu teriak selalu.
Makcik tu teriak sedihnya. Moga Nabi kata, bukan orang biasa kata, Nabi kata. Takkan Nabi nak bohong. Memang Nabi tak bohong. Tapi maksud kata orang tua tak masuk syurga ni, yakni orang masuk syurga tak ada rupa tua. Keadaan tua supaya makcik ni tak ada. Makcik masuk syurga pun muda juga makcik. Teng terik ting ting. Tak ada habis pun makcik ni tak ada. Kena kecut ni tak ada. Tu Nabi. Sebenarnya Nabi kelola yang dengan makcik tu. Bukan nak royak kata orang tua tak masuk syurga tak. Nabi nak royak kata orang dalam syurga ni tak ada rupa tua. Tengok Nabi dah. Nak royak tu benar dalam ucapan dia, dalam cakapan dia nak royak tu. Semua benar berlaku. Dalam perbuatan dia, dalam menyampai dia, dalam gapo saja panggil benar. Lagi pula Al-Amin. Nabi kita ni panggil seorang yang orang amanah. Orang amanah tak ada dah. Sebab tu Nabi kita di Mekah, kalau dia kecil-kecil dulu, terkenal orang gelar kata Muhammad Al-Amin. Muhammad Al-Amin. Nabi kita tekah di Mekah dulu, tekah dia belum jadi Nabi Rasul, dia kecil-kecil dulu. Orang gelar kepada Nabi kita Muhammad Al-Amin, Muhammad Al-Amin, Muhammad Al-Amin. Kita panggil Nabi Muhammad ni berjuruh. Tak khenak, tak gapo. Dia duduk dengan budak-budak dah main. Tak ada Nabi kita sejarah dia kata tolak budak orang ke. Duduk main dengan budak ramai-ramai masa dia kecil dulu. Tak ada dalam sejarah kata Nabi disekeh kepala anak orang ke. Kikir anak orang macam cucu kita ke. Tak ada. Ni nak ayat tu Nabi kita ni Al-Amin. Dia sangat amanah. Kita panggil berjuruh dia ni. Berjuruh. Berjuruh. Dia tak apa ni. Dia tak lekor. Dia tak mengarut orang dak. Dia tak guli orang. Dia tak mengarut orang nak ayat tu. Wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Artinya dan di atas keluarganya, yakni sama-sama kita minta doa juga. Sama-sama kita, ya Allah bagilah rahmat Allah Ta'ala, dan mintalah salat Allah Ta'ala, kesejahteraan Allah Ta'ala ke atas penghulu kami dan ke atas keluarga Nabi, wa ala alihi, dan juga mintalah selawat dan salat juga di atas keluarga Nabi. Keluarga Nabi, anak beranak Nabi. Tu ni apa panggil kita sama-sama doa nak ayat tu. Wa sahbihi, dan kepada sahabat-sahabatnya. Sahabat Nabi banyak. Sahabat Nabi ni banyak nak ayat tu. Banyak. Boleh di beratus-ratus ribu sahabat Nabi nak ayat tu. Tu. Sahabat Nabi ni. Yang mana kita kenal kata orang dia dengan masa Nabi, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, mati dalam keadaan beriman. Itu panggil sahabat Nabi. Orang dia dengan masa Nabi, dia beriman kepada Nabi dan mati dengan dalam Islam itulah, dalam beriman itulah. Itu panggil sahabat Nabi. Kata beriman tak adil, dia saja tak adil. Tak beriman macam Abu Jahal, tak panggil sahabat Nabi. Kan dia tak beriman ke Nabi kita, jadi seteru dengan Nabi kita. Naknya beriman, lepas tu mati dalam Islam, mati dalam beriman itulah. Itu sahabat Nabi. Bagaimana ulama dia bagi sahabat Nabi ni ada 4-5 ni peringkat. Mula-mula sahabat 4, sahabat besar. Lepas tu sahabat apa lagi? Sahabat hak Nabi royak, mubasyirin bil jannah. 10 orang sahabat hak Nabi tunjuk kata masuk syurga. Lepas tu sahabat ke apa? Sahabat ada juga sahabat Nabi hak sekali dengan Nabi peperangan Badar. Ada sahabat Nabi dalam peperangan Uhud. Ada sahabat Nabi hak sekali dengan Nabi dalam mubayaah. Ada dalam ni tak silap. Peringkat sahabat tu. Lepas tu barulah sahabat hari tu sahabat biasa. Barulah sahabat biasa. Sahabat tu apa nak ya tu. Ni apa panggil peringkat dalam sahabat-sahabat Nabi. Wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin.
dan segala yang mengikut bagi mereka itu sahabat-sahabat Nabi. Dengan membuat baik. Buat baik. Tu bi ihsanin ila yaumiddin, hingga hari kiamat, hari agama, yakni hari kiamat esok. Ni kita minta doa belaka kepada mereka-mereka tersebut. Mulanya selawat dan salam kita kepada Rasulullah, kepada Nabi kita, lepas tu pada keluarga dia, lepas tu kepada sahabat dia, lepas tu pada tabi'in, ikuti sahabat, pengikut sahabat dia. Apa kita hari ni berapa dah? Kita ni hujung nah dah. Tabi'in. Kita ni hujung nah, tak ada dah. Ni nak ayat tu kita minta. Ni panggil selawat dan salam ke atas Rasulullah. Nah, kerana selawat dan salam ni besar. Selawat dan salam ni besar. Selawat kepada Nabi kita ni besar sekali. Kerana apa? Kerana kita tengok dalam Quran pun Tuhan ada cerita tentang selawat ni besar sekali. Sebab Tuhan kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Taala wa malaikatahu dan para malaikat dia salluna 'alan nabi, berselawat mereka itu kepada Nabi. Salluna 'alan nabi, selawat ke atas Nabi. Tuhan dan para malaikat selawat ke Nabi. Ni Tuhan ada ayat Al-Quran. Maka Tuhan kata ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hei orang-orang beriman, selawat katiklah ke atas Nabi mung tu. Kita ni Nabi Muhammad ni Nabi kita, Rasul kita. Kita beriman kepada dia. Dia nak tolong kita di akhirat esok. Dia nak syafaat kita. Apa kita tak selawat banyak pada dia hari-hari. Ni panggil Tuhan lagi selawat, malaikat lagi selawat. Hei orang beriman, selawat katiklah kepada Rasul mung tu. Buat gapo bercokor, duk kecek sampai gelap. Duk atas gerai, duk main haji. Ni kita kena banyak selawat. Selawat ni banyak. Selawat ni kelebihan dia ni panggil banyak sekali. Hadis-hadis Nabi tentang cara selawat ni banyak. Di antara ulama kata arba'u bisyaratin fi fadlis salati 'alan nabi. Arba'u bisyaratin, 4 perkara yang menggembirakan. 4 perkara yang menggembirakan fi fadlis salati 'alan nabi, di atas kelebihan selawat ke atas Nabi. Ada 4 kegembiraan kita. Ada 4 kegembiraan kita tentang sakut paut dengan selawat ke Nabi. Cuba kita mari tengok hadis Nabi yang Nabi kata gapo 4 perkara, tengok. Yang pertama Nabi kata kena man shalla alayya fi yaumin alfa salatin. Siapa-siapa yang berselawat ke atasku pada satu hari, alfa salatin, 1000 kali, 1000 kali selawat. Cuba tengok apa Nabi kata jamin ni gapo nama. Lam yamut hatta yubashshira bil jannati. Orang ni tak akan dia mati, hari dia mati hatta yubashshira bil jannati, sehingga Allah Taala menyukakan dia dengan syurga. Apa maksud tu? Tak reti lagi ni. Kita duduk kampung tak reti lagi moci-moci ni. Maksudnya kalau kita selawat ke Nabi kita 1000 kali, ambil lepas subuh sampai ke asar. Ambil lepas subuh sampai ke asar ayat 1000 kali. Orang ni bila dia nak mati esok, Tuhan menyukakan dia dengan syurga. Apa maksudnya? Maksudnya Tuhan tunjuk kata orang ni ahli syurga Allah Taala. Ahli syurga Allah Taala. Ni Tuhan menyukakan orang ni dengan syurga. Maksudnya boleh jadi dia mati dengan husnul khatimah, ataupun dia mati ketika dia duduk sujud semaya, ataupun dia mati tengah-tengah nak ambil wuduk nak semaya, ataupun dia mati tengah-tengah duk baca Quran. Banyak kita tengok orang yang Tuhan tunjuk dah dunia kata dia ahli syurga ni banyak sekali. Duk baca Quran kali-kali, baca nama kenyang-kenyang, ubah tung Quran duk tangi, jatuh Quran atas dada. Ni Tuhan menyukakan orang itu dengan syurga. Maksudnya orang ni panggil husnul khatimah. Orang ni comelnya penghujung hidup dia, ayat kata. Ni tanda-tanda kata dia dapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala.
tu nak ayat. Nabi kata tak akan mati dia, malaikat Tuhan tunjuk dengan syurga dulu. Jadi jalan untuk nak pergi ke arah syurga. Comel. Hadap bimbang gak kita takutnya tu. Mati juga. Mati tengah dek kandar arwah deriyah. Mati tengah dek kandar arwah cepedak. Mati tengah duk pikul wah timun. Ni kita bimbang juga dah. Kenapa? Kita ni tak ada padu kawan nama. Menego tak ada putih gadu. Menego tak ada putih gadu. Dah cari kutungnya dunia. Kadang-kadang sebulan tak ada klik rumah sekali habuk. Anak lagu mana tahu. Dia jadi toke ikut jalan. Tinggal kampung alami nak ayat tu. Cari tutup kekayaan kita. Ni apa panggil bimbang sekali. Matilah duit. Mati tangan dia lebih duit. Tuai jenera, kamak kau jenera, gerak tak mati dah. Mati mana tu? Mati tengah duk pilih wah timun, pilih wah deriyai, wah nako, wah cepedak. Bimbang nak ayat tu. Ni dak. Nabi kata tak akan mati orang ni, malaikat Tuhan tunjuk dulu berita baik kepada orang tu, iaitu bahawasanya dia dapat syurga Allah Taala. Tu apa panggil 1000 sehari tu. 1000 sehari. Yang kedua Nabi kata man shalla alayya fi yaumin mi'ata marratin. Siapa yang selawat ke atasku ni 100 kali sehari, qadallahu lahu mi'ata hajatin 70 minha li akhiratihi wa 30 minha li dunyahu. Nascaya Allah Taala qadakan hajat dia tu 100 hajat. Ni ingat molek tengok selawat ke Nabi. Ni 100 hari. Nak hari 100 nak lama mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tu cepat sikit, ada sayyidina cepat sikit. 100 hari per jam. Orang ni Nabi kata Allah Taala akan qadakan hajat dia tu 100 hajat. 100 hajat ni bagi dua, 70 minha 70 daripada 100 li akhiratihi di akhirat esok. 70 tu hebuinya hajat dia di akhirat esok. 70 perkara. Mu nak gapo di akhirat esok? Nak bidadari ramah, nak kebun luah, nak rumah besar. Macam-macam lah. 70 di akhirat, wasalasina minha li dunyahu, dan 70 perkara, 70 hajat daripada 100 hajat li dunyahu, di dunia ni. Di dunia ni 30 hajat kita. Nak gapo hajat? Ni selawat ke Nabi. Tapi kita ni Allahu Akbar. Kadang-kadang siapa gelak tak ada sepatah habuk. Kadang-kadang zikir kita tak ada, bukan tak selawat saja dak. Tak ada kata dak, lepas maya wi salat bangun gi selalu dah. Lepas salat bangun gi selalu dah. Tu nak ayat kita ni malas tak malas. Lepas tu gak kecek juga wi siapa gelak. Siapa waktu asar tak ada sepatah habuk lagi hok kena dengan berzikir dengan Allah Taala. Ni dahsyat kita nak ayat apa nak imam gapo nama. Kita nak imam gapo nama dak akhirat esok. Nak imam pahala dak mik mana? Pahala tuju mana? Ni nak ayat tu amalan kita, ibadat kita hari ni kena curi-curi. Kena jelak-jelak buat. Tu. Yang ketiga tetes selawat ni. Man shalla alaihi hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Siapa yang selawat ke atas Nabi kita, mana ketika pagi 10, ketika petang 10, ya Allah. Lepas subuh kita selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli 10 kali. Lepas waktu petang pula kita semaya, sudah semaya asar. 10 kali pula. Nabi kata adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Nascaya orang tu dapat syafaat aku di hari kiamat esok. Nabi kata orang ni hak 10 pagi 10 petang ni, orang ni dapat syafaat aku. Jadi aku akan tolong orang ni di akhirat esok. Nabi nak kata 10 kali, kalau hamba tak padan 10 takwil lagi. Kena duduk di 500 padan. Allah 10 pagi 10 petang je. Nak ayat tu. Tak padan lah. Nabi ni kok murah-murah sungguh lah. Tengok dengan umat dia nak ayat tu.
Yang keempatnya, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta aruddu alaihi salam. Nah, tidak ada seorang yang memberi salam ke atas aku. Siapa dia beri salam ke atas aku? Illa raddallahu alayya, malaikat Tuhan beri sapa ke atas aku. Ruhi. Tuhan akan beri raddallahu alayya ruhi hatta aruddu alaihi salam. Tuhan beri sapa kepada ruh aku sehingga aku tu jawab salam. Ni nak ayat tu pun kita pergi kubur Nabi itulah. Nah, kalau ni masalah salam ni. Kalau ni masalah selawat ni salam. Kita pergi kubur Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia jawab kita. Tu di kubur Nabi sana. Tapi di hadis ni tak ada royak di kubur tak kubur. Kemungkinan kita wisalas sini pun. Wisalas sini pun Tuhan sapakan kepada roh aku, maka roh aku akan jawablah salam orang itu. Sebab kita duduk sini, Assalamualaikum ya Rasulullah. Tuhan sapa kepada Nabi kita. Nabi itu Waalaikumsalam warahmatullahi. Hak di kubur dia kita pergi di Madinah tu terai dah. Nah, kita wisalah masuk pintu nombor tubik kak. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, kita wisalah. Dia jawab salam, kita jawab salam. Ni nak ayat kelebihan. Ni kelebihan. Jadi buku selawat saja 3 pilihan. 3 pilihan. Satu, mula-mula kita tanya tepuk dada tanya kita. Mula-mula 1000 kali sehari. Gerak tak? Tak ada jalan. Royak saja, kusna saja, beli tak gerak. Kalau beli pun tak makan, tak jejak rindai dia. Yang kedua 100 hari. Bobo boleh kira. Yang ketiga 10 pagi 10 petang. Ni kalau laku sikit pun. Nah, kalau laku sikit pun ni lah. Tapi nak ayat kata selawat ke Nabi ni besar. Besar sekali kelebihan dia. Ingat molek buat kita. Nak hak mana kita? Dalam 3 tawaran ni kita nak hak mana? Ada hak 1000 sekali, 1000 sehari, ada hak 100 sehari, ada hak 10 pagi 10 petang. 3 keadaan. Kita ambil lah hak mana. So sidang penuntun yang dihormati sekalian. Di hari ni kita dapat syafaat kita dapat dengar hadis Nabi tentang selawat pada dia. Kerana selawat Nabi ni penting sekali. Tuhan lagi selawat, malaikat lagi selawat. Tuhan suruh orang beriman ni pakat selawat ke Nabi. Sebab tu kita pakat selawat. Hak 1000 ni pun setah ya sebenarnya. Hak 1000 ni. Tapi tak ada hak 1000, hak 100 lah. Tuhan qadakan hajat kita 100. Kalau tak boleh hak 100, buat hak 10 pagi 10 petang. Jadi 3 tawaran ni kalau tak laku lagi tak ada dah. Habis ubat dah lah. Tak kat royak dah lah. Orang kita tak ada nak langsung lah tu. Nak masuk surga peri-peri. Nak juga ya Allah, tapi aku nak masuk surga peri-peri ya Allah. Mau masuk ku peri-peri ya Allah. Tu cemu sungguh dah. Ni tak ada. Dah 3 pilihan ni selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah lebih kurang hari ni. Kita dapat dengar sikit sebanyak tentang pengajian kita. Habis dah mukadimah kita di hari ni, insya-Allah taala. Minggu depan ni ada sikit lagi wa ba'du. Dan adapun kemudian daripada itu, daripada bismillah dan alhamdulillah, selawat dan salam ke atas Nabi kita. Maka nak ceritalah risalah ni sikit. Lepas tu kita akan masuk dalam isi-isi kata dia. Mula-mula dia bercara al-mazahibul arba'ah. Mazhab 4. Siapa dia mazhab 4 yang nak cara di dalam kitab ni? Kerana mazhab ni banyak. Mazhab ni puluh-puluh. Puluh-puluh mazhab. Tapi dikandaki dalam kitab ni mazhab 4. Siapa dia? Dia akan cerita satu persatu supaya kita dapat belajar insya-Allah taala. Telah lebih kurang sidang penuntun yang dihormati sekalian, di mana saja berada, sama-sama kita menuntun di dalam rancangan kita di tengah hari ini, di ruangan Al-Huda Channel ataupun sinar hidayah kita. Maka setakat inilah hari ini
Semoga apa salah silap sikit sebanyak, terkasar bahasa dalam bercara ambo, ambo banyak-banyak mohon ampun dan maaf salah silap di dalam ucapan ambo daripada awal sampai ke akhir. Maka sebelum ni ambo mengundur diri dulu. Semoga minggu depan kalau sekiranya tidak ada uzur arah caping ke apa, insya-Allah taala di waktu yang sama, di tempat yang sama, kita mari jumpa pula di tengah hari pukul 2 sampai pukul 3.30 insya-Allah taala. Hari ni amba mengundur diri dulu dengan kata aku qauli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.